Okey, Assalamualaikum. Boleh tolong ajak yang lain masuk dulu sebelum kita start? Madam, ada kawan nak masuk tapi tak dapat masuk lagi. Okey. Okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Siap Madam, alhamdulillah. Okay, good. So ni kita punya lab yang terakhir. So sebelum start tu Madam nak minta maaf jugalah sebab banyak juga kita postpone sebab banyak cuti. Lepas tu kita dah terlibat dengan akreditasi lagi. So alhamdulillah kita boleh buat lab 4. So hari yang kiranya lab yang terakhir. So untuk submission untuk lab 4 ni, okay, so submission lab 4 ni sama jugalah, kita you all kena hantar next week. Okay, termasuk jugalah ada juga lab 3 yang masih lagi belum hantar lagi ya. Ada 1-2 grup je. So kalau boleh tolong hantar untuk lab 3 dalam minggu ni dan lab 4 minggu hadapan So kalau minggu hadapan lab 4 tu hantarkan seminggu selepas waktu lab kita. So which is next week lah, next week on Sunday. So tolong hantar. So kalau you all hantar sebab next week will be week 14 kan. So week 14 tu dah final week. So kalau you submit lambat, so madam tak akan terima sebab week 15 madam dah kena hantar markah pada Puan Ziana. So kalau you tak hantar lab, okay, so nanti you akan hilang percentage untuk you punya lab report ni. Okay, so kalau boleh kita ada lab 1, 2, 3, 4. So maksudnya setiap satu lab tu sebenarnya you akan dapat contribution of 6.25%. So kalau you dapat full, so kira kalau boleh hantarlah sebab ni sebenarnya boleh bantu you all untuk pass for this subject So hantar seperti biasa, soft copy dengan hard copy. So ni seperti biasalah. So madam nak remind. Paling lewat is next week Monday pagi. Tu paling lewat sebelum tengah hari. Okay, sebab masa tu madam dah finalize dah semua markah-markah yang nak kena submit dekat Puan Ziana. Okay, so ini for the lab report submission. So kita proceed hari ini. So proceed hari ini madam dah bagikan lab manual to everyone. So kat lab 4 hari ini adalah power factor correction. So power factor correction. Kita dah buat power factor last week. Okay, tapi the previous lab kita dah buat lab 3. So cuma sekarang ni kita just nak buat power factor lah, okay, power factor correction. So sebenarnya kita nak bagikan dia lagi baguslah untuk kita punya sistem, untuk electrical power system kita. So sekarang ni madam akan go through one by one dulu apa yang kita nak perlu buat. Then kita akan buat calculation sekali sama-sama dan selepas tu buat simulation together sebelum kita habiskan lab pada hari ni. So untuk task pertama ni samalah masa kita punya lab 3 hari tu, you all kena kira all the calculation for the parameter. Kita cari L, VR. So sekarang ni dia bagi 10 ohm, 17.34 ohm. Okay, ni dalam bentuk inductance so dia kena cari dalam bentuk L, you cari VL dengan VS. Okay, then you cari semua theta, power factor, P, Q and S. Okay, so expected result untuk task 1, okay, expected result untuk task 1 maksudnya you calculate all the parameter, okay, macam tadi Madam cakap L, VS, VR, VL and then S, P, Q, R, power factor, you calculate for the calculation punya part lah, okay, for calculation part and then you draw the calculated power triangle. So apa yang you dah dapat nanti you calculate lah macam ni. So sekarang ni dia bentuk induktif ke dia bentuk kapasitif. So tadi dia dah bagi dalam bentuk inductance. So for sure you punya power triangle will be like this. Induktif dia naik ke atas. Alright, so kalau kapasitif dia turun ke bawah. Okay, so ni voltage triangle, this one is power triangle. Dia sama je. You just beza, you multiply by I je kalau you nak dapatkan power triangle. Okay, ini untuk task 1. Task 1 is just only the calculation. Okay, before kita go to the task 2, pastikan task 1 you, jawapan you tu semua betul. Sebab at the end of the day, you kena compare with the simulation part. Okay, so sekarang ni kita kena build and simulate the AC circuit. Okay, ini sama je. Kalau you ingat lab 3, you have done the power factor.
Okay, you dah buat power factor tapi you buat ni dalam bentuk capacitor kan. So you dah sekarang ni you buka balik you punya electric, you copy balik all the circuit but you change the value. Maksudnya you change the value for this power source ni dekat dia punya resistor sekali dengan inductance. Okay, so you set the value lah as given in the data in the task 1 yang tadi yang kita dah buat calculation So after you dah buat macam tu, you run and simulate. Sama lah yang macam kita buat dulu, you cari VS, bla 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 Q and then you akan dapat nilai S and power factor. So ini yang kita akan expected result for the task 2 and activity 1. So you kena build up this value. Okay, kita akan dapat 7 graph. Okay, 7 output graph. And then you kena draw the simulation of power triangle. Tadi you dah draw power triangle for the calculation. Sekarang you kena draw juga you buat dalam bentuk table, satu dalam bentuk simulation, satu lagi dalam bentuk calculation Yang ini untuk power triangle. So yang ini kena ada Ini untuk task tu. Okay, nanti kita akan buat satu-satu macam ni. Alright, so untuk lab 4 ni kita akan ada 4 task So agak banyak sikit lah. So untuk task 3 ni, okay, for the task 3 ni you need to have another capacitor value sebabnya kita nak memastikan dia to do the correction because kita nak kecilkan nilai power factor. Right, so kat sini power factor dia ada rumus dia nak beritahu 0.95 and then after you do all the calculation you kena buat lagi sekali the simulation. So sekarang ni you akan ada task 1 is calculation, task 2 is the simulation. Lepas tu task 3 dia ada calculation sikit, maksudnya you add up another component to do the power factor correction. So the task 4 it will be the simulation lah after you do the calculation, dia sama je. Okay, so yang ni you kena buat all the calculation punya ni and then you do the simulation based on the value from your calculation at the task 3. So kalau ikutkan kat sini, you akan ada nilai value kat sini, alright, after you do the power correction, okay, power factor correction. So yang ini you akan screenshot lah setiap satu untuk dapatkan nilai. Alright, contoh kalau kat sini you kata VS you berapa? 141, contoh 141. So you kena show to me in the lab report how you got the 141 from this graph. Okay, so ini satu. Okay, ini untuk task 4. So nanti the task 4 you kena draw lagi sekali the power triangle with the compensator capacitor. Okay, yang ini untuk kita punya simulation. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Kita akan buat calculation dulu Tak ada tidak. Okay, good. So now we do one by one. Sekejap, kita buka. Alright. So sekarang ni dia dah bagi kat sini nilai 10. Ini apa? R. Betul tak? Ini apa? 17.34 ni apa? L. XL XL. Okay, ni you punya I. Then this one is your V. This one is your frequency. Okay, so sekarang ni dia punya soalan is the inductance of the coil. Sebab sekarang ni dia bagi XL je. Dia tak bagi pun nilai value of the inductor. Sebab nanti kita nak buat dalam PSCAD, kita tak boleh letak nilai inductance. Kita kena letak the value of inductor. So kat sini, ingat tak rumus macam mana nak dapatkan nilai L? L sama dengan? 2 pi FL. 2 pi FL, okay. Okay, XL sama dengan 2 pi FL. Betul tak? So kita akan dapat L sama dengan XL bahagikan dengan 2 pi F. So berapa nilai dia? Boleh tolong kirakan tak? So maksudnya 17.34 you divide by 2 pi, sini berapa? 60. Berapa nilai kat sini?
0.04546. 46 So 0.046. Betul tak? Betul madam. Betul madam. So ataupun you boleh dapat 46 millihenry lah kan, betul tak? Okay, so sekarang ini you dah dapat nilai value for the inductor. So sekarang VR. Okay, Madam pergi ke sini. Okay, apa rumus nak dapatkan VR? VR sama dengan I? I per R AIR. Yes. So you punya I sekarang berapa? 5. Okay, then you punya R is 10. Berapa you dapat? 50. Okay. Okay, VR berapa? VR? I, X, L. IXL Betul. I you 5, XL you berapa? 17.34. Okay, good. So what is the final value? 86.7. Alright, good. So kat sini vote So kat sini is tadi 50, sini 86.7. Okay, how about VS? Apa formula untuk VS? VS sama dengan, ingat tak rumus ni? Campur VL squared. Okay, ni rumus dia ataupun VS squared sama dengan VR squared plus VL squared. So sekarang you punya VR squared is 50 plus 86.7. Okay, you square root. You dapatkan. Berapa nilai? .08. 100.08 ataupun 100.1 lah ya. Vote. Alright. So good. You akan dapat sini lah. Alright. So sekarang ni you dah dapat dah for the number 1 ni. So kita pergi pada C pula. Dia nak cari phase angle of the circuit. So phase angle sekarang ni kita tahu kalau phase angle kan you ada belajar yang angle ada yang theta kat sini kan. Okay, kalau cos theta kita akan nak dapatkan nilai cos theta is VR over VS. Okay, ini dia adalah dia punya kan you ada ingatkan dia punya theorem Pythagoras. Okay, so sekarang ni VR kita berapa sekarang? VRU is 50. Okay, then you punya VS is 100.1. Berapa you dapat? .5. Alright, good. 0.5. Ni cos theta. So kalau theta dia berapa? Okay, 60. Good. Alright, so sekarang ni dia punya ni adalah 60. Okay, dan dia punya power factor ni kan. Power factor kan cos theta, betul tak? Power factor dia punya rumus, betul tak? Cos theta. So, Betul madam. Okay, you dah, So 0.5 lah. yes, 0.5. Lagging ke leading? Dia Okay, ni inductance. Lagging ke leading? lag. Yes, betul. Lagging. Okay, so dia adalah lagging. So sekarang ni A, B, C, D, E. A, B, C, D dah dapat dah. So sekarang untuk dapatkan nilai P, Q, S. Apa formula untuk P? P sama dengan? IV cos theta. Berapa? Okay, madam bagi rumus je dulu. Q sama dengan IV sin theta. Alright, so S sama dengan berapa? IV. Ataupun S boleh juga dia S sama P plus J Q kan? Alright, so apa yang nilai S ni dia punya bentuk rectangular dan this one is the bentuk theta. Okay, so berapa nilai P sekarang?
250. Okay, Chun. 250. Alright. Q? Q berapa? 433.01. 433. 433 Sebab dia 0.01 kan. So 433. So sekarang kita pergi pada apparent power S. Okay, apparent power S berapa? Kita dah guna dah formula tu. Berapa dia? IV dah harapkan je IV. I kita tadi berapa? 100. I kita 5. V tadi 100 VS 500. Yes, 500 kat sini. Okay. So sekarang as a task 1, you kena draw juga dia punya apa orang kata? Power factor. Okay, power triangle. Okay, ni power triangle. Okay, so this one is your theta, this one is your S, this one is your P, and then this one is your Q. Q ni as a losses tau sebenarnya kan. So kalau lagi tinggi Q tu lagi you punya sistem tu tak elok lah sebabnya dia terlampau banyak sangat losses ataupun Q dipanggil reactive power So Q kita kat sini berapa tadi you kira is 433 VR. And then you punya S, ni buat based on kita punya calculation tadi 500 VA. Then your P is 250 watt. Okay, then your theta is, theta berapa tadi? 60. Okay, this one is the power triangle for task 1. Okay, task 1 you have done. Okay, clear tak ni? Madam nak tanya. Ya. Yang V tu pakai yang mana? V tu pakai mana? Pakai yang VS. VS je semua? Ya, VS, yes. Oh, okay. Sebab VS tu dia sebenarnya dia adalah cumulative untuk semua. Dia tambahan untuk semua kan. Dia tambah VR macam voltage supply. So yang itu yang kita kena carilah. Sebab tu kita darabkan dengan berapa tadi? 100 kan? 100 darabkan dengan 5. Dia tanya yang untuk S kan? Apparent power betul tak? Betul madam. IV, V yang ni semua kita guna V supply. Ini V semua ni. Alright, good question. Okay, ada apa soalan sebelum kita proceed to the task tu? Clear Ada madam. Okay, Jun. So kita proceed with the task 2. Okay, task 2 for sure dia akan buat simulation. Okay. Okay, ni you dah calculate all the parameter tadi kan? You dah calculate all the parameter tadi yang apa tu VS lah, apa ni VR, VL, apa lagi tadi? PS, Q, apa theta, semua you dah kira. Okay, this one is all the parameter needed for the test for the task 1. So sekarang you tadi pun you dah draw the calculate triangle power triangle, which is kita ambil yang induktif ni lah. So tadi induktif kan, kita ada bagi nilai induktif. Okay, this one kita done for the task 1. So we proceed to the task 2. Okay, task 2 dia nak build and simulate the AC circuit from task 1. Okay, so sekarang ni you ada yang you punya lab 3 tu, you just copy and paste, put into the different name of the different name of your file. Okay, you letaklah lab 4. Okay, you letak lab 4, then you just change the value of each of this. Okay, power dia berapa? Okay, yang ini dia punya resistor is 10 ohm. Lepas tu yang ini berapa tadi kita kira? 0.046 Henry. Oh, you boleh juga buat 46 millihenry. Either one. So sekarang ni you buat sama juga yang macam dulu. So sekarang you kena ada 7 graph. You kena ada VS, IS, VI, PQ. You kena dapatkan ini semua. So I bagi dalam around 10 to 15 minutes, okay,
untuk buat your punya simulation. So kalau ada siapa yang dah siap, you can show your punya simulation. So kita akan discuss together. So sekejap, madam buka madam punya PS Card. Okay. So PS Card ni sama jugalah macam hari tu yang you buat. Okay. So sekarang ni cuma perbezaan dia, kita ada nilai yang berbeza dekat sini So berapa nilai yang you nak bagi. So pastikan nilai value ni betul. Sebab nanti bila once you bagi, you simulate, you run, then you beritahu dekat madam berapa you punya value, dan itu madam akan tentukan yes, your simulation and all the value for this circuit betul. Okay, sebab ada yang dapat lebih kurang sama kat sini, tapi at the end of the day, dia punya nilai value, for example kat sini, madam dapat is a 0.141. Okay, tapi mungkin ada yang dapat 0.2 ke ataupun 0.5. Okay, berbeza kan? Okay, madam kena trace back with your circuit. Maybe ada something wrong somewhere, which is that you punya value for the certain parameter tu tak betul. Okay, so you try first. You do this, maksudnya you are the VS, VL, IS, P, Q, V and I. So once you have done, nanti you can share your screen. Then let me check, is it correct or wrong for each parameter. Boleh? Dalam 2, 4, 5 macam tu, kita sit down balik tengok siapa yang dah siap to proceed for the task 2 ni. Boleh? You buat dulu ya. Okay, sementara you all buat tu, boleh attendance sekali? Boleh scan you punya attendance
Okay, ada 40 orang. Ada yang problem ke dengan attendance? So ada 10 orang absent ke? Sebab saya tengok sini dalam 40 something orang. Tak boleh madam. Tak boleh. Siapa ya? Siapa tu? Saya tengok nama. Muhammad Amin, nombor 13. Muhammad Amin. Okay. Ada siapa lagi yang isu? Saya madam. Abang. Siapa? Muhammad Atik. Muhammad Atik. Okay, alright. Okay, lagi. Saya madam. Muhammad Muhammad Muzamil. Madam, ada yang share device. Ali Muhaimin. Kejap Oh, Alif Muhaimin. Okey, Alif Muhaimin. Okey, lagi? Lagi tak? 6 orang ke? Ni Aziz madam. Allahuakbar. Alif Muhaimin. Okey, lagi? Ni Aziz. Abang Muhammad Daniel. Sekejap satu-satu. Nik Haziq. Okey, Nik Haziq ada. 26 Okey, madam. 26. Muhammad Syahadat. 26. Muhammad Aiman Adam. Okey, lagi? Abang Muhammad Daniel. Syahadat Ismail. Syahadat. Ya. Mana yang Media dapat capture? Okey, Syahadat. Okey, lagi? Abang Muhammad Daniel. Okey. Alright, lagi? Syafiq Hakimi dengan Muhammad Mirza ada ke? Ada siapa-siapa group dengan dia orang ke? Tak ada So this one consider as absent So kalau dia hantar report pun kira dua tak ada markah kat sini. Tak ada kehadiran kat sini. Okay. Muhammad Mirza dengan Muhammad Syafiq Hakimi. Right. So boleh continue buat you punya simulation Okay. Madam, Ya. saya Muhammad Mirza. Oh tadi sekejap. Muhammad Mirza. Sekejap. Madam check balik. Section mana? You section mana? Session 3. Section 3 Sekejap madam buka balik. Muhammad Mirza. Okay. Alright then. Lagi satu madam nak pesan. Nanti bila submit jangan lupa letak you punya section number Tolong letak dalam kurungan section number you group 3 ke 9 ke mana ke apa ke. Tapi yang pentingnya sekali kena ada section. So nanti senang madam nak asingkan. Okay. So you can continue buat you punya simulation. Siapa yang nak show to me, just let me know.
Madam, Ya. saya nak tanya ni, yang untuk signal parameter tu, untuk yang dia punya source tu, kena masukkan degree ke? Yang mana? Signal parameter. Tak perlu. Ni je. Oh, tak perlu Tak perlu. Okay. Dia tak ada bagi nilai degree. So just ni je lah. Kosong je lah. Okay. Alright. Madam, Ya. dah siap Madam? Okay, dah Nak siap Nak check Alright. Madam stop sharing. Sekejap, ni group mana ni? Apa Madam? Siapa ni? Group mana ni? Hari Taiman Assignment. Okay, boleh share. Nampak Madam? Tak nampak lah. Yang lain nampak tak? Tak nampak lagi. Recently. Okay, try share lagi sekali. Nampak Madam? Tak nampak pula. Tak Ikut nampak. internet. Tak nampak pun Yang lain tak nampak kan? Kau try yang lain tak? Beli mic window. Sama ni Kau tak nampak Apa sih internet? Saya rasa internet lah Madam. Kalau slow memang tak susah sikit nak dapat. Sekejap. Tak nampak. Dekat mana ni? Dekat tu dapat nampak tadi. Nampak? Ya dah. Sekarang dah nampak dah. Azif ni. Okay dah Madam. Okay, so sekarang nilai BSU berapa? Tapi macam lain Madam. BSA. Berapa dapat? Betul? Betul ke? Betul? DR? Tapi lain dengan kiraan. Okay, yang pengiraan yang kita kira yang tadi berapa? VS kita tu. Okay, kita kira tadi 100 kan? Okay, tapi yang kita sekarang ni nak compare yang betul-betul adalah untuk nilai V. Tu nanti kat bawah tu ada nilai V kan? Nanti kita akan compare kat situ. Kita apa? Madam tengok satu-satu dulu. Okay, ni 0.14. Okay, betul. IS. Okay, betul. 7.1. V. V 0.106 sekejap, tengok view punya P. P 28
282. Alright, okay. Okay, so sekarang ni yang you punya power ni you pakai mega ni, tak silap. Sekejap you punya, okay, tengok lagi impedance. Tengok kat impedance. Bukan kat monitoring. Okay, configuration, sorry. Configuration. Signal parameter tu dah okay. Signal parameter. Okay. So ini you tekan dekat you punya source kan. Okay, you klik okay dulu. Klik okay. Okay, you pergi dekat volt okay tu. Multimeter tu. Alright. Okay, you tengok dekat base yang output scaling tu. Okay, madam punya jawapan yang madam buat ni, madam buat dalam 1 kilo VA. So madam tak buat mega sebab kalau madam tukar semua dalam bentuk K. So bila dalam K, apa-apa nilai value yang kita dapat dalam graf tu, kita dah semua dapat dengan 1000. So nanti takut kita lupa. Okay, lagi satu, yang bawah sekali tu, base current tu, tak payah buat 0.001, you buat je 1.0 KA. Right. Itu dah. Okay. Ni VS okay. Ni okay. Yeah, okay. So nak tengok balik signal yang signal you tadi. Signal you signal parameter okay 10 60. Okay, betul. Tutup dulu. Tengok balik multimeter. Multimeter. Yes, multimeter. Di mana? Multimeter dek. Ni. Okay. Multimeter kita, you tengok frekuensi berapa? 50, 60 okay? Oh, 60. Okay. Cuba tukar 60. Okay, jom tengok jawapan. Okay. So you run lagi sekali. Dan you tengok nilai apa tadi yang madam kata you punya jawapan lain tadi? P. Okay, P-nya V. okay, P berapa? P, yes, 200 Yang sekarang ni you nampak 282. So you darabkan dengan 1000 je. Kalau tak tadi kan 0.00 berapa banyak belakang-belakang. Oh, sebab ada mega madam. Mega. So tak perlu ni, kita buat dalam K je. Sebab PS CAD ni biasanya kita gunakan untuk high voltage kan. Biasanya memang nilai dia besar-besar. Tapi kita sekarang ni kita pakai voltage yang biasa je. Okay, V tu berapa tadi? Okay, ni macam Macam kan? VRMS. Dia 0.1 lah kan? 0.1. So 0.1 sebenarnya ni lah adalah nilai V kita 100. Oh. So 100 tu you comparekan dengan you punya VS yang situ tadi. VS tu 100. Cuba you tengok I you. I. Ni lah. Mana I? I kat bawah. I. I you adalah berapa ni? 0.005. Ni jarak dengan 1000 you dapat 5. Dapat 5 lah. 5. So you punya current yang diberi Oh, sama lah. sama. Okay. So maksudnya you punya untuk task 2 activity 1 ni betul. So sekarang you kena cari nilai S dan nilai power factor. Okay, boleh madam. Okay, betul? Guna triangle tu ke madam? Lepas kena tunjuk triangle sekali ke? Tapi triangle tu you buat calculation lah kat situ, tak payah buat dekat simulation. Okay, boleh madam. Okay. Okay, yang lain tu clear tak? Ada yang nak tunjuk ke? Ataupun madam akan tunjuk? Ada benda. Ada yang tunjuk Okay, maybe satu lagi group nak tunjuk. Sebelum madam bagikan pada calculation. Ada benda. Okay. Okay, ni grup Aiman Adam. Kenapa madam tulis? Sebab sebenarnya ini madam evaluate juga lah ni.
Okay. Okay. Jangan lupa juga tulis sticky note untuk setiap kali apa yang you buat. Okay. So VS tu berapa? Nilai VS you berapa? Pergi dekat cursor you pergi je dekat VS tu. Nanti dia akan keluarkan nilai. Saya tekan apa-apa dulu. Saya nak tengok dia punya nilai apa tu. Value dia tadi. Apa tadi? VS? Pergi je cursor tu dekat VS. VS yang ada tulis. Situ. Berapa? Tak klik. Pergi je cursor tu. Nanti dia keluar. Yes, okay, betul. Okay, untuk nilai P. P berapa? P berapa? Kuasa, okay, ni ada something sikit. Okay. V? V? Kita tengok pada V. V bawah tu. Yes. VU, okay, betul. Q? Q. You punya Q. Okay, ni ada something wrong lah ni. Q you besar. Okay, so you pergi dekat you punya signal. Signal yang awal sekali tu. You klik dekat situ. Signal atas sekali. Yang power signal tu, yang atas sekali, yang kita bagi signal yang tu, yes. Okay. Klik, double klik. Alright, you pergi signal parameter. Kau sampai 160. Impedance semua okay ke? Impedance. Klik dekat impedance pula. Okay, impedance tak ada isu. Okay, so pergi kat multimeter. Okay, yang ni okay. Pergi dekat multimeter sebelah tu. Klik dekat multimeter. Alright, yes. Okay, yang ni tukar. Output scaling yang bawah sekali tu. Tukar pada 1 kilo VA. Tak payah guna mega. Mega tu besar sangat untuk base MVA tu. You buat K. Okay, senang nanti you nak darab. Sama juga dengan grup Haris Aiman tadi. Yang bawah tu, okay, base current. Base current tu jangan buat 0.001. Nanti susah kita nak kira. So you buat 1.0 KA. You tukar 1.0 je. Okay, 1.0. Okay. Nanti tu 60 Hz. Okay. Alright, cuba you run lagi sekali. You dah tukar 60 Hz kan? Alright, good. Dah tukar 60. Okay, cun. So you run. Pergi pada nilai apa yang tadi yang lain okay, tengok nilai P. P 0.10. Q. Ini. Q berapa? Q kita suppose dapat dalam 438. Ini makin kecil. Meda nampak. You buat 100 ohm ke 10 ohm tu? Buat 100. Okay. Cuba. Sorry, dah silap tadi. Tak apa, petang-petang ni. Dah makan belum dah? Makan dah? Kenyang dah. Kenyang pun bahaya juga. Okay, tengok. Okay, tengok nilai P dulu. P, alright. Q? Q you. Okay, cun. Dan you punya V? Alright, you punya I? Alright. Okay, good. Okay, group Aiman Adam and the group. So, Thank you, madam. okay, welcome. Alright, so kita dah tunjuk 2 group tadi. So let me explain you how kita punya next action Let me share screen sekejap.
Okay. So, mana pun? Okay. So, sekejap ya. Okay. So, kita pergi pada, okay, nilai. Nilai ni you dah bagi. Alright, you carilah nilai apa untuk nilai you punya PS, IS, okay, masukkan semua nilai. So kat sini V biasanya you akan dapat dalam nilai 100, sini 5. Okay, tadi kawan, tadi grup Haris Aiman dengan Aiman Adam, berapa nilai P you? .2825 madam. Okay, you darabkan dengan 1000? Ingat tau, jawapan tu you kena darabkan dengan 1000. So dalam nilai tadi tu dalam KV kan? So berapa? 283 madam. 283. Alright. Yang untuk Q? Q 439. Okay, 439. Alright, so you dah dapat nilai P dan you dah dapat nilai Q. So now, ini based on video calculation kan? So sekarang ni dia nak cari nilai S. So S, you tahu juga P plus JQ. So kalau nilai P you tadi adalah 283 plus dengan 439I. So berapa nilai S you dan berapa? 522.31. 522.31. Berapa angle dia? 57.19. 57.2 boleh tak? Boleh. Alright. So sekarang ni nilai S you kat sini adalah 522.31. Okay. So sekarang you dah dapat dah 57.2 So you punya power factor sekarang adalah cos theta. So you punya cos 57.2 berapa? You dapat? 0.542. 0.54 So kat sini 0.54 kita guna is a lagging lah. Sama dengan kita punya calculation tadi. So, sekejap madam. Alright, so sekarang ni you still lagi kena draw. Okay, sebab tadi first you buatlah calculation punya apa tadi? Triangle tadi. Okay, theta dia S, P dengan Q kan. So now kita punya simulation. So you buatlah side by side. Sini simulation. Okay, so you punya simulation. Ini you buat dalam report So alang-alang ni madam terus tulislah. Theta, Q, S and P. Okay. So you comparekan dia punya nilai So boleh juga madam boleh beritahu dekat sini. Kalau ikutkan, kalau you perasan P ni dia akan lebih kurang dia akan jarak jauh sikit tau. P kat sini tak silap madam is 250. Betul tak? Kat sini P yang kawan you dapat tadi is 283. Okay, nampak jauh beza kan? So sebenarnya macam mana dia boleh nampak jauh beza? So madam ada nak bagi tahu jawapan dia kat sini. Kalau you perasan kat sini, nampak tak dia punya attenuation dia dekat sini? Okay, so dia nampak sangat besar dia punya ni. Noise, okay, macam noise lah kan. So kalau sebenarnya expected dia, kita nak dapat dia tengah-tengah ni macam straight. Kan? So sebab tu dia ada margin sikit. So kalau nak kira pun boleh lah. You cari sini berapa maksimum dia, berapa minimum dia. You bahagi 2, you akan dapat nilai titik tengah-tengah ni. Dia akan dapat dalam 250 lebih. Okay, so you boleh try to find out lah macam mana untuk penambahan you punya jawapan untuk you punya task 2 activity 1. So tapi the first thing is yang you kena tengok is nilai value yang ni lah. Okay, sebab kalau Q kat sini kawan you dapat Q is 439. Okay, then dia punya S is the 522. Okay. So tapi kalau untuk S dekat yang sini tadi berapa? S dia adalah 500. Ni you buat balik Masuk tu tulis sekali dengan unit. Okay. Q ni you dapat 435. Okay, you nampak tak 435 ni
dengan 439 ni dia punya beza dia tak jauh sangat kalau you compare dengan P ni. P ni attenuation dia tinggi. Kan? Kalau you nampak Q ni, nampak tak? Sikit je dia punya apa? Sikit je kecil dia. Sebab tu Q you dapat nilai yang lebih kurang sama. Tapi untuk P you kena estimate sebab dia ada maximum and minimum. So P dia sebab tu dia nampak macam agak saturate. Dia tak dapat nilai yang cantik sangat. Okay, ini untuk task 2, activity 1. So you dah done lah untuk ni. You pun dah draw power triangle. You dah draw yang macam ni, power triangle. Calculation 1, simulation 1. Then you do the comparison, then you discuss with your group member. Okay, so kita pergi pula pada task 3. Okay, task 3 ni kita akan tengok pada okay, power factor dekat Malaysia ni biasanya berapa nilai value yang bersesuaian dengan kita. Okay, kalau ikutkan power factor yang bersesuai kat sini adalah power factor sama dengan 0.85 dan ke atas. Okay, so ini yang paling ni lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dia power factor yang paling bagus adalah power factor sama dengan 1, which is cos theta kan, tapi theta dia kosong. So maksudnya dia tak ada apa-apa kat sini. Dia tak ada apa-apa theta kat sini. So dia terus direct dekat sini. Okay, dia terus direct kat sini. So kalau yang dekat sini tadi you dapat power factor, you dapat power factor you tadi berapa? Power factor yang first yang kita kira is 0.5 kan, ataupun 0.54. Betul tak? Yang you kira tadi around that figure. So sekarang kita nak buat power factor correction. Maksudnya kita nak memperbaiki kita punya power factor di mana kita nak memastikan at least dia dapat 0.85 ke atas. Okay, macam mana kita nak buat 0.85 ke atas? Aiden tahu mungkin you dah belajar dengan Puan Ziana. So sekarang ni dia dah bagi, dia kata ada capacitor. Dia just bagi tahu je dia nak letak capacitor untuk 0.95 lagging. Okay, so you kena calculate QC and then you kena dapat nilai C. Alright, so boleh tukar colour sekejap. Okay, so dia ada, kita akan guna rumus di mana QC sama dengan JQ3. Okay, dia nak cari nilai Q nilai Q dia yang kita nak buat power factor correction lah. So kita nak buat power factor correction, dia ada nilai P, okay, P tangent theta 1 tolak, pernah tengok tak rumus ni? Pernah tengok tak rumus ni? So pastikan ni task 3 ni adalah you kena guna task 1 punya value. Kenapa you kena guna task 1 punya value? Because this one is value for your calculation, not the simulation. Okay, this one is for the calculation. So ini rumus ni you boleh tengok juga dekat okay, dekat manual ada ataupun you punya slide kuliah. Okay, kat sini nilai P berapa? P tadi berapa? 200? Yes, betul. Okay, theta 1 dengan theta 2. Ini theta 1 adalah theta yang you kira awal-awal tadi. Berapa? 60 kan? So theta 2 berapa? Theta 2 kita belum dapat lagi nilai theta 2. Okay, theta 2 ni berapa? So macam mana kita nak dapatkan theta 2? So tadi dia dah bagi kat sini 0.95 power factor dia. So you tahu kan power factor sama dengan cos theta sama dengan 0.95. Betul tak? So theta berapa sekarang? 18.19. 18 point? Yes. Alright, so sekarang ni kat sini adalah 18.19 degree. So kat sini you kena buat kira ni. Tangent 60 tolak tangent 18.19. Okay, berapa nilai dia?
Berapa nilai QC? 350.87. 350.87, 350.9 boleh Okay. Benar, madam. Okay, betul. So sekarang kita dah dapat nilai QC. Okay, so kita dah dapat nilai QC. So seperti yang kita tahu, so sekarang ni, tadi kan you punya triangle tadi kan macam ni, you punya theta. So kat sini kan. So dia bila dah letak inductance, dia dah letak capacitance sekarang ni, dia akan ada nilai macam ni lah, dia turun ke bawah, betul tak? Kalau kapasitif kan. So bila dia kapasitif, sebenarnya kenapa dia turun ke bawah, dia nak memastikan you akan dapat mengecilkan lagi nilai theta. So dia akan buat penolakan lah. So you punya new Q ni akan kat sini. Q new akan ada kat sini. So kita akan kira nanti macam mana So Q new you adalah around that, kita akan kira macam mana nanti, tapi ini adalah calculation yang kita dah tahu ini adalah nilai QC. So maksudnya QC dia turun ke bawah. Okay, dia turun ke bawah. So maksudnya ini adalah nilai value QC. So di mana sini kan S kan. So kita akan tahu S ini adalah equivalent to dengan QC. Kenapa dia jadi macam tu? Sebabnya is equal to the negative inductance power. So dia dah ni sebab kita nak buat correction. So bila kita dah buat correction, kita tahu yang kita nak kira for the kirakan power, okay, kita akan melibatkan sebab kat sini dia ada nilai V kan. So kita akan tahu Z, okay, sama dengan J XC. Alright. So Z sama dengan J XC ataupun V squared S. Okay, samalah macam kita guna kita guna rumus untuk V squared over R lah untuk cari power kan. Okay, tapi ini kita dah tukar kan kepada nilai sebab kita ada nilai inductance ataupun capacitance kat sini kan. So kat sini adalah nilai Z. So bila you kira V squared ni, V squared tadi yang calculation tadi kita guna V VS tu, V yang paling kat sini tu kita akan bagi 100. Okay, 100 squared you bahagikan dengan S. S kita berapa? S yang you kira tadi berapa? 350.9. Okay, berapa nilai Z sekarang? Berapa nilai Z sekarang? 28.5, madam. Okay, 28.5. Ini dalam ohm kan? Tapi dalam soalan ni, dia nak dalam bentuk C. So kalau C sama dengan, okay, sebab ni kan XC kan tadi kan? Okay, so sekarang ni, sekejap, ada tukar color lain So kat sini nilai 28.5 ni adalah kita punya nilai XC. Betul tak? Dia punya ni adalah 28, berapa tadi? 28.5. Okey, apa rumus dia kalau kita nak dapatkan nilai C? 1/2 pi. Betul tak? XC sama ayat 2 XC. pi. Yes. FC. 2 pi F. C kita dapat 2 pi sini kan? So, you punya XC sini adalah 28.5. Okey. Dan you bahagikan dengan 2 pi lah. Okey, F tadi berapa tadi? F 60 kan? Okey, berapa nilai C? Tadi QC tadi berapa nilai kita? QC that's 350.9. Okay, berapa nilai C kita kat sini tadi? 0.076, madam. 0.076 ataupun 76 milifarad. Okey? Okey? So, ini adalah jawapan dia untuk task 3. So, you dah siap task 3? Okey? Ini calculation. Kita dah buat sekali sama-sama untuk task 3. So, now untuk soalan task 4 ni, okey, dia ada task 4 ni dia kata add a capacitor in parallel with load in the same circuit that you are using in task 3, using in the task 2, tapi you kena guna
the value of your capacitor yang you dapat ni. Ni lah 0.076. Sebab tu kita kena kira dulu baru kita boleh simulate. Alright, so Madam akan share Madam punya screen. So nanti you punya PSCAD tu kalau boleh satu ni you letaklah lab 4. Lab 4 mungkin you buat lab 4 task 2. Okay, lab 4 task 2. So maksudnya you boleh savekan. So bila lab 4 task 4 ni maksudnya you letak nilai capacitor kat sini. Sebenarnya boleh je, you boleh letak je kat sini kan. Terus direct kat sini. Tapi kita nanti you nak buat dalam report. So better you save dua. Satu untuk task 2, satu lagi untuk task 4. So you buat ni dulu. Alright. Then nanti mana-mana group yang dah siap, just show me your simulation dan kita tengok betul ke tidak you punya jawapan. Boleh You buat dulu dalam yang ini mungkinlah kita akan buat lagi cepat sikit lah sebabnya you dah ada dah baseline dia. Cuma you just add on the value of the capacitor. Okay, boleh? Buat dulu nanti ada yang nak ni just beritahu Madam dekat sini.
Madam. Ya. Cuma madam scroll atas sikit nak tengok circuit. Hmm. So you just buat pemasangan lah untuk apa? Parallel. Madam, Ya. nak tanya yang nilai kapasitif tu 75.6 mikro ke mili? Buat dalam mili dulu. Based on you punya calculation dulu. Buat dalam mili. So you buat dalam mili, nanti Madam akan terangkan kenapa dia tiba-tiba micro kat situ. Dah buat dah. Dah buat sekejap Madam stop sharing sekejap. Okay. Group view lagi ke? Hari assignment lagi? Okay, sekejap ya. Habis awal. Nak habis awal? Tak apalah, lihat dah hujung kan? Okay, boleh share lah screen? Nampak madam? Tak, dia kena 3 kali kot. 3 kali yang lebih afdal. Ada kena tunggu. Dia loading. Okay, buat lagi sekali try. Bismillah dulu. Bismillah. Tunggu kejap. Tak nampak juga. Yo. Tadi rasanya kali ketiga, kali keempat baru boleh nampak. Nampak madam? Tak nampak lagi. Yang lain tak nampak lagi kan? Macam je tak nampak. Semua tak nampak kan? Dah nampak dah. Dia loading. Kan Madam kata kali ketiga pun boleh. Nampak madam? Nampak. Ni. Okay. Alright. Dia jatuh ke bawah madam. Dia jatuh ke bawah. Itu. Kenapa dia jatuh ke bawah? Sebab ni kot. Dia ada halangan. Dia ada nilai kapasitor. Kalau kapasitor dia sebenarnya memang dia ke bawah kan. Kalau you tengok power factor punya triangle pun dia akan ke bawah. So tapi you tengok dulu nilai P you berapa kat situ? P berapa? P P you dapat dalam nilai 26. Kenapa tengok you punya ni? You punya pakai kilo ke apa ni? Ke you punya scaling? You pergi dekat multimeter tu, apa scaling tu? Tak, dekat multimeter. Ni multimeter kan? Oh kan. Dalam K Kenapa dia? Okey, dia sepatutnya itulah 60, 111.
Sepatutnya nilai P yang kalau display kat situ you akan dapat dalam 0.2687. Tapi bila tu kat sini you dapat 26 tapi you dapat 26.8. Okay, you tengok dekat nilai VS you. Apa? S? VS. VS. 0.14. You dapat 0.14, you dapat 0.14 Okay. Nilai V? Nilai V kosong. Okay. So nilai P ni macam pelik sikit. Nilai P ni macam pelik. Okay. So P ni tengok nilai Q ni. Q. Negatif kan? Okay, negatif 282. Tapi nilai negatif ni besar juga. Okay, dia macam ni. Okay, nilai P dengan Q ni nanti cari tengok madam rasa cuba tengok you klik dekat P, klik dekat signal P yang dekat circuit tu. Yang P. You dah tukar semua kan, tak ada masalah kan? P pun tak ada masalah. Sekejap. P. So tadi just copy daripada yang tadi tu je kan? Copy je. Suppose no issue. 10 0.06. Okay, dia sebenarnya yang Madam nak terangkan untuk Q ni, okay, Q ni you nampak dia negatif ke bawah kan? Okay, dia nampak negatif ke bawah, maksudnya nilai value yang kita bagi dekat kapasitor tu terlampau besar. Okay, sebab tu dia turun ke bawah. Kita tahu kapasitor tu dia akan turun ke bawah. Okay, so bila kita nak cari power factor correction, kalau dia turun sampai bawah, melepasi daripada kosong, kan reference dia kosong kan, sampai bawah, nanti you nak kirakan berapa power factor correction tu, losses dia lagi besar, betul tak? Maksudnya ikut tolak yang atas dengan yang bawah. So dia dah terus besar. So sekarang ni kita boleh juga buat penukaran. Okay, cuba you pergi dekat, ini you save tau. Ini dalam, nanti dalam report, you kena screenshot ni semua you punya result, then you put into your report, dan you tulis lah. Okay, first you buat pakai millifarad. Okay, you dapat Q ni based on apa? Okay, kenapa dapat? Maksudnya Q you tu negatif. So then you change sebab you punya nilai kapasitor tu terlampau tinggi. Now you change the nilai kapasitor yang lagi kecil. Okay, you pergi dekat situ, you tukar pada micro. Bila tukar pada micro, sebab kita masih, kalau you tengok triangle tu kan masih kat atas. Kan dia power up kat atas kan. Okay, so you pergi run dulu. Okay, pergi nilai P. Okay, nilai Q. Okay, you dah dapat nilai Q. So, nilai Q kat sini is you dapat 0.159. Ya, yeah, betul. So, kat sini, okay, nilai P you tadi berapa P? P? P you ni dah betul tau. Kalau yang P you ni betul, maksudnya you dapat 0.268. Maksudnya yang tadi tu pun patutnya you check balik, mungkin ada something wrong sampai your circle, tapi bila you change kat sini you dapat 0.268. So maksudnya you change the value tadi you punya kapasitor, tapi you punya P maintain sebab P tu dekat nilai reference tu. Okay, kalau you dekat triangle dia dekat P tu, dekat reference dia memang takkan berubah. Dia takkan berubah. Yang berubah is your Q ataupun your punya S. Okay, sebab reference tu memang, sebab tu Madam macam pelik tadi first yang you tunjuk tu you dapat dalam 26.8 without darab lagi kan. So ada tak apa, nanti you check balik scaling dia ke apa ke, tapi yang ini adalah jawapan yang untuk ni jawapan yang terah you punya jawapan ni. Okay. So you kena ada screenshot untuk task 4. Okay, untuk semua untuk task 4, first you kena buat simulation first dengan microfarad. Okay, next
punya ni, after you dah copy paste apa semua you tampal kat dalam you punya report, you kena letak pula dalam microfarad. Okay, so madam akan terangkan. Okay, boleh tutup dulu, nanti madam terangkan dia punya mengenai apa semua ni. Terima kasih madam. Okay, kejap madam share screen. Share. Okay, tadi madam dah thanks to your friends lah, you punya friends yang apa tadi, Haris Aiman group Haris Aiman, dia dah tunjukkan dia punya task 4. So task 4 nanti you akan ada, sekejap madam buat tukar colour lain Okay, so you punya simulation kat sini tadi untuk task 4 you akan ada 2. Satu adalah with the microfarad dan yang nombor 2 adalah satu untuk millifarad dengan microfarad. So bila millifarad dia adalah nilai dia besar kan, sebab tu yang dia buat sini dia besar. So bila nilai dia besar, so you akan dapat nilai Q yang negatif kat sini. Okay, so sebab tu kita change to the nilai yang kecil, which is kita value sama, cuma kita tukar dia punya prefix je, which is kita tukar pada micro. So bila dapat micro, barulah kita dapatkan positif ni. Sebab kenapa kita nakkan positif? Sebab kita nak dekat atas, kita tak nak, sebab nanti kalau you dapat yang kat bawah sini sebenarnya dia akan macam Meda cakap tadi, bila dia dah dekat bawah sini, tapi sebenarnya you nak you punya Q yang asal adalah kat atas. So bila Q kat atas gabungkan dengan sini, so nanti losses you sangat besar. Okay, kita tak mau yang itu. Okay, sebab tu kita kecilkan dia punya nilai capacitor. So nanti you punya simulation you akan ada nombor 1 dan nombor 2. So tadi P dia lebih kurang macam ni nilai dia. So P dia untuk you punya nombor, madam tulis ni nombor 1 dan nombor 2, dia akan dapat jawapan yang lebih kurang sama. Dia akan dapat jawapan yang ini sebab P ni dekat tengah sini. Okay, ni P 1 dan 2. Okay, 1 dan 2 ni apa ni? Simulation 1 dan 2. Okay, so 1 millifarad, 1 microfarad. Okay, tapi yang madam tunjuk 159 ni you just buat untuk yang nombor 2 saja. Faham tak? So yang nombor 1 tu tak perlu. Nombor 1 tu you just screenshot je. Screenshot dia punya value dengan graph dia, then baru you continue with others with the second simulation ni, lepas tu baru buat calculation. So this calculation ni hanya untuk nombor 2 ni yang you tukar pada microfarad. So bila you dah tukarkan this value, you akan buat yang samalah. Okay, you nak cari nilai S. Okay, kat soalan sini pun dia nak cari nilai S. So S sama dengan P plus JQ. So you masukkan nilai dia kat sini, 159 kat sini. Okay, nilai yang kat sini. So you akan dapat nilai S kat sini. Okay, so you dapat nilai S di mana jawapan dia adalah 311.87. Okay, so theta dia adalah 30.65. Okay, yang nombor 2 ni, yang untuk task 3 dengan task 4 ni, dia memang you tak perlu nak apa ni, buat comparison. Sebab sekarang ni kita nak buat power factor correction kan. So sekarang ni, after you dah dapat theta, you akan dapat theta sama dengan 30.65. Okay, so power factor kat sini adalah cos 30.65 bersamaan dengan 0.86. Tadi madam cakap, kalau 0.85 ke atas, power factor dia adalah yang baik. So maksudnya kalau dia lagi besar lagi baguslah. So ini adalah maksudnya kita dapat 0.86 tu maksudnya dia achieve lah. Okay, maksudnya dia elok. So sekarang ni untuk task 4 ni, after you have done ni semua calculation ni you kena buat madam nak tengok calculation ni, semua calculation ni you buat. Okay, dan penerangan nombor 1 dan nombor 2. You kena lukis juga power triangle. Okay, power triangle maksudnya you added capacitor in parallel lah macam ni kan yang tadi yang you dah buat ni. So bila you dah add ni, you kena draw. Nampak tak yang warna merah ni?
Yang merah ni adalah untuk yang new. Okay, ni new theta new. Nampak tak theta new? Sebab tu bila kita buat power factor correction, kalau kita buat lagi kecil dia punya theta, dia lagi bagus. Okay, sebabnya tadi kalau ikutkan kalau kita buat theta 18 point something tu sebenarnya lagi elok lah kita akan dapat kan. Okay, tapi kita ni dapat 30.65. Okey lah juga sebabnya Q new kita adalah 159. Okay, maksudnya lagi kecil daripada nilai yang first you kira masa task masa yang awal tadi without the capacitor. So you dapat dalam 400. You compare 400 ni dengan 159, so maksudnya dia adalah sangat apa orang kata beza lah kan. Maksudnya kalau losses yang kurang, so maksudnya dia lagi bagus sebab nilai P dia sama je. Okay, so kalau ini adalah power factor correction yang kita dah buat tadi dengan you punya simulation, dengan you punya calculation. So now yang Madam buat warna hijau ni adalah penerangan untuk yang first tadi yang you buat. Maksudnya berapa yang you buat calculation dengan simulation tadi, ni nilai dia dan ni QOL dia berapa. Okay, yang ini nanti you kena draw elok-elok sikit lah. Yang Madam ni just nak buat penerangan. So maksudnya yang dulu theta dia dalam 60 ataupun ini dalam calculation kalau you buat dalam simulation dalam 57 degree tak silap Madam kan. So maksudnya theta yang awal tu dalam 57. So kita kecilkan dia tu untuk membuatkan kita punya kita punya power factor tu. So power factor kita akan lagi tinggilah sebab sebelum ni power factor yang sebelum kita letak kapasitor is 0.5. So selepas kita letak kapasitor yang ini, okay, selepas ni kita letak kapasitor kat sini, nilai kita adalah 0.86 power factor. So maksudnya baguslah. Okay, faham tak? So maksudnya lab 4 ni akan banyak sikit calculation lah untuk maksudnya nak kira nak compare. So maksudnya dia memang sebab dia yang paling last sekali kan, so dia banyaklah benda yang you kena discuss together with your teammate. Okay, ada apa-apa soalan tak? Madam, saya nak tanya yang bahagian dapatkan XC tadi. Dapatkan C. Sebab C. Yang calculation. Yang ni. Formula untuk cari XC 2 pi FC ke? 2 pi FC ataupun 1/2 pi FC? 1 per... Oh tadi XL kan? Yang XL kita kira 2 pi FL. 2 pi FL kan? Okay. Alright. So cuba you kirakan XC sama dengan 2 pi FC. 1/2 pi tu. Cuba you kirakan. Saya dapat 93.1 microfarad. Sekejap 90. Okay, sekejap tadi 93 93.1 microfarad. 93.1 microfarad. Okay. Cuba you tukarkan pada 93.1 tu. Okay, you tukar dalam you punya simulation tu you dapat apa? You dapat tak nilai yang sama? You try buat kejap. Ya. Okay. Dapat dia punya nilai P dia lagi kecil kot. Sekejap macam 3.1 kan? Betul tak? Betul kan? So PU tadi berapa? P dalam 266. Okey lah dapat 2669. 266.9. Tapi Q
Okay, Q you dapat 0.09. Okay, sekejap So ini daripada skema. Selamat you tengok kan. 93.1 microfarad. So sekarang ni kalau kita kirakan S sama dengan P plus JQ. So P tadi berapa? You dapat berapa? 266.9 266.9. Okay, 2667 lah 267. 267 plus Q kat sini is Q dia 92 I. Okay, kita convertkan kejap. 267 plus 92 I. Okay. You akan dapat nilai S. You akan dapat nilai S berapa? 282. Okay. Theta sama dengan 19. Okay. Thank you. Tadi siapa yang beritahu tadi? Haris Betul itu. Okay, Haris sekejap Mari tambahkan satu sini. Okay, sekejap. Okay, so tadi ada sikit kesilapan kat sini pengiraan kita punya XC tadi. Okay. So XC tadi is berapa? Kita dapat 93.1 microfarad. Sorry, tadi kita cari C. C sama dengan 93.1 microfarad. Okay. So bila 93.1 microfarad, bila kita kira, kita punya nilai P adalah di mana ada tulis tadi? P adalah 267 Betul, P 267. Q kita adalah 92. So kita punya S is sama dengan P plus JQ di mana P is 267 plus Q is 92I. So after you convert to the rectangular, you akan dapat berapa tadi? 282.4. So dalam kat sini is the 19.01 degree. Okay, so ni adalah nilai S you, S yang new ni. Alright, so this one is your theta. Okay. Madam, tak Yes. keluar. Madam, Lah tak keluar. tak keluar dekat Amit. Oh, maksudnya tengok. Madam dah left pula group. Sekejap. Sekejap ya. Restore. Tiba-tiba dia hilang. China. Entire screen. Share. Okay. Sekarang nampak tak? Nampak madam? Oh, Madam tulis seorang lah tadi. So ni theta new. Okay, sekejap. Theta new. Okay. Right. So ni this one is theta new. Kita adalah 1901. Tadi you kira calculation tadi. Okay, kira you boleh comparison. Okay. So sebab tu tadi bila kita dapatkan nilai nilai kapasitor tu dalam milifarad tu memang dia terlampau besar. So bila kita dah buat calculation yang betul, kita dapat 93.1 microfarad. Okay, sebab tu bila kita masukkan nilai ni, kita akan dapat nilai yang betul. Sebab tadi bila you kira theta yang calculation is 18.19. Okay, so sekarang ni bila you dapatkan nilai kat sini, so sekarang power factor you berapa? Power factor sama dengan cos theta sama dengan cos 19.01. Berapa nilai dia?
Dapat 0.95. 0.95. Sama tak dengan kita punya soalan tadi? Sama? Thank you sangat. Tadi Madam pun discuss sekali dengan Dr. Zainab, kenapa tak jawapan lain ni? Okay, tapi tak apa. Tadi penerangan tadi sebenarnya you boleh tengok kalau kita bagi berlebihan nilai value capacitor, okay, kita punya nilai Q tu akan jatuh dan nilai dia akan besar. Sebab tu you akan dapat nilai yang berbeza. So sekarang ni kita dah dapat the exact value. So now kalau you nak lukis pun, kejap Madam lukis. Okay, so power factor yang kita dah lukis yang baru. Okay, so ni theta nu sama dengan berapa tadi? 19.01, kecil je. Okay, so you punya S, you punya Q kat sini, Q nu dia adalah berapa? 92. Dan you punya P adalah 267. Okay, ini adalah untuk you punya ni, dan S new you adalah 282.4. Okay, so ini adalah yang after kita buat correction. Okay, tapi yang sebenarnya yang pada awal without the capacitor, okay, yang macam Madam terangkan tadi, theta dia tadi berapa you dapat tadi? Besar kan? Theta you adalah 60. Bukan. Okay, theta dia 57 kan? Simulation tu tak? Okay, 57 degree. So yang kat sini berapa nilai Q you tadi? Q kat sini berapa? 439. Berapa tadi? 439. Okay, 439. S kat sini? S 522.31. 522.31. Alright. So ini adalah sebenarnya kita buat power factor correction. So kat sini you nampak beza kan tadi, tapi yang sebenarnya yang tadi pun you nampak beza, tapi power dia punya theta dia adalah 30. Betul tak? Theta dia 30. So maksudnya dia half daripada apa yang diberi tadi, yang without the sebab kita ada load kat sini. Alright, kita ada load, lepas tu kita tambah capacitor kat sini. So yang ini, yang sebelum yang warna biru ni adalah yang sebelum kita ada capacitor. So yang ini yang kita ada capacitor. So kat sinilah sebenarnya kita ada buat power factor correction. So nilai value yang kat sini adalah 93.1 microfarad. So kalau yang you dah buat tadi, okay, kalau you nak buat penambahan dekat sini pun tak ada masalah. Okay, kalau you nak buat dalam calculation, you punya discussion pun boleh. You buat dalam discussion tapi tak perlu buat yang ini. Okay, yang pengiraan ni tak perlu buat. You just buat yang ini je. You boleh tambah dalam you punya discussion. Okay, yang Madam buat star. Okay, yang Madam buat 2 star kat sini. Okay, so yang calculation ni yang you buat yang inilah. Okay, you buat calculation ni, then this is the power triangle. Okay, clear? Clear, Madam. Okay, thank you Haris. Tengokkan kami untuk MC tadi. Sama-sama. Madam, yang untuk penerangan yang pasal losses tu kena masukkan ke? Yang mana? Yang ini boleh? Boleh. Yang ini, yang 2 star ni, you letak sebab ala-ala you dah buat kan tadi, you dah buat ni, you boleh terangkan dia dalam ni je. Terangkan, tapi calculation tak perlulah. You just terangkan dia punya correlation ataupun dia punya kalau kita bagikan nilai value tinggi untuk kapasitor, apa yang akan jadi. Oh, okay. Itu untuk discussion lah. So untuk yang jawapan untuk calculation untuk task 4 ini dia. Okay? Baik, Madam. Nampaknya sebab rasanya lab 4 ni dah dijalankan untuk group 5, 6, 7, 8. Tadi dah 1, 2. Group ni lah yang paling, yang walaupun ni yang terakhir tapi you yang dah find out the real answer. Okay? So nanti Madam kena beritahu ni semua dekat student lah ni.
Boleh dapat markah bonus ni? Boleh madam, satu grup. Satu grup okey boleh. Sebab memang madam jot down siapa yang bagi respon dekat madam sekelas. No issue. Okay? Alright, ada apa-apa soalan tak? Rasanya macam tak ada madam. Okay, clear So sebab tu kita kena buat power factor. So kiranya kalau tadi yang you tengok based on you punya calculation pun, you dapat theta yang untuk kat sini sekejap mana. Okay. Kalau yang ni theta untuk simulation, betul tak? Ini semua comparison untuk simulation. Okay. So kalau you tengok theta yang you kira calculation pun, theta new yang dekat calculation pun, you dapat berapa Sorry, calculation. You dapat dalam nilai 18.19 degree kan? So almost lebih kurang lah dengan kita punya pengiraan 19.01 ni. Okay? Okay madam. So ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan lab kita hari ni? Tak ada madam. Okay, yang lain ada apa-apa ke? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, so tak ada. So ini adalah lab yang kita yang terakhir. So pastikan anda submit lah submit on time. Sebab untuk mengelakkan sebarang kehilangan markah. Okay, especially untuk lab 4. Okay, so nanti submit paling lewat hari Isnin lah. Madam bagi untuk hari Isnin sebelum lunch submit dan madam akan collect dan akan bagi markah. Okay, so sebelum kita habis kelas hari ni. So terima kasih sebab datang dan madam nak minta maaf lah kalau ada tersalah ke semasa mengajar semua ni. So insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh jumpa lagi sebab madam tahu lepas ni you all akan pergi internship. So good luck untuk semua.